suspek pertama, yang kedua, yang ketiga adalah yang keempat, yang kelima. Okey, aku bagi bonus satu tambah. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Hari Semalam. Dalam video kali ni aku nak cerita pasal satu kisah yang menjadi legenda. Kes yang menjadi misteri sampai ke hari ni. Sampai sekarang ni kita tak tahu siapa yang buat dan apa motif dia buat. Cerita ni berlaku pada tahun 1888. 18 tau, bukan 19. Memang dah lama sangat dah. Katanya kes ni dah selesai dah tahu dah siapa pelaku dia. Tapi disebabkan kisah ni dah terlalu lama dan sering menjadi bualan, ramai yang percaya kes ni belum selesai pun lagi dan masih lagi menjadi misteri sampai ke hari ni. Tapi sebelum aku cerita, macam biasa, apa kata korang bagi semangat dekat aku dengan tekan butang subscribe, like video ni, share kat kawan-kawan korang dan tekan butang notification supaya korang tahu video apa lagi yang akan di-upload selepas ni. Dah, cantik, terima kasih. Okey, jom kita merentas masa. Jack the Ripper adalah satu gelaran ataupun nama yang sangat legenda dalam dunia kriminal. Mana taknya, kejadian ni pun dah berlaku pada tahun 1888. Dah lebih 100 tahun dah pun. Kisah ni berlaku dekat Whitechapel, London. Whitechapel ni sendiri adalah satu bandar yang tak berapa nak sedap kalau nak pergilah. Tak berapa nak best lah. Orang-orang kat sini banyak melakukan kekerasan, lepas tu jenayah, dan penduduk kawasan ni pula kebanyakannya orang-orang miskin, orang-orang susah. Apatah lagi masa tahun 1888 tu, kes pembunuhan bersiri berlaku yang melibatkan wanita pekerja seks. Kejadian tu membuatkan penduduk-penduduk kat situ tak senang duduk lah. Penduduk-penduduk tak senang duduk. Diorang takut lah kan. Hidup diorang sentiasa dalam ketakutan. Mana taknya, satu hal kes pembunuhan bersiri. Satu hal lagi, cara orang-orang yang kena bunuh tu dibunuh. Macam mana? Kau sabar kejap. Pada 31 Ogos 1888, jauh sebelum Malaysia merdeka, lebih kurang jam 3 pagi, Mary Ann Nicholas ditemui mati di Bucks Row. Ada dua orang lelaki masa tu nampak satu bungkusan dekat tengah-tengah jalan, dekat ujung, belah-belah macam hujung-hujung sempang lah. So brother dua orang ni pergilah cek. Rupanya yang dicek tu mayat. Dan mayat yang dia jumpa tu ada kesan sayatan macam kena belah dekat leher. Tambahan pula, mayat yang dijumpa tu kain skirt dia dah terangkat, dah terselak. Teruslah dua orang brother tu report ke polis lah, buat laporan kat polis, dan polis datang. Rupanya bukan itu saja kesan yang ada pada mayat. Perut mayat tu kena koyak, kena buka ni, kena robek, kena buka-buka, dan ada beberapa lagi kesan sayatan dekat perut, termasuk bahagian kanan badan dia. Senang cerita macam dah nak hampir hancur lah, macam dah kena siang, macam ikan kena siang tu, dengan perut terburai dan apa semua tu. Polis cek, rupanya mayat tu baru dibunuh 30 minit sebelum tu. Maksudnya, pembunuh tu masih ada lagi dekat situ. Seminggu lepas tu, 8 September 1888, Annie Chapman pula menjadi mangsa. Seorang pakcik ni jumpa dia dekat 29 Hanbury Street dalam keadaan tak bernyawa dan terdapat kesan sayatan pada leher macam mangsa yang pertama tadi. Tapi yang ni lagi ngeri. Sebab apa? Rahim dia dibawa keluar. Polis yang cek mayat tu kata, orang yang buat ni adalah orang yang sangat tahu tentang anatomi tubuh manusia. Sebabnya cara dia ambil rahim tu keluar tu sangat perfect, sempurna, cantik. 27 September 1888, 2 minggu selepas mayat kedua tu dijumpai, ada satu surat sampai dekat balai polis. Surat tu dikenali sebagai Dear Boss Letter. Isi suratnya lebih kurang macam ni lah aku bacakan. Hello bosku, aku dengar orang-orang kata korang dah dapat tangkap aku. Gelak je lah yang aku mampu. Konon korang ni pandai sangat nak cari aku. Kau ingat apron kulit tu kelakar ke? Aku akan terus cari pelacur dan akan terus koyakkan diorang.
koyakkan. Bukan macam koyak mental, tak, ni dikoyakkan. Sampai aku rasa nak berhenti. Kerja aku yang baru ni bagus kan? Aku tak bagi peluang dia jerit pun. Macam mana nak tangkap aku? Aku suka kerja aku sekarang ni. Nak buat lagi lah. Pisau aku tajam tau. Aku tak sabar nak buat kerja lagi. Good luck. Wow. Yang benar, Cik ada sign ni. Yours truly, Jack the Ripper. Dia siap bagi tahu lagi, ni nama pentas aku je tau. Memang dia ni dah kenapa sebenarnya ni? Sejak daripada polis dapat surat tu, penduduk-penduduk kat situ menggelarkan pembunuh ni adalah Jack the Ripper. 3 hari lepas tu, 30 September 1888, satu lagi mayat dijumpai. Elizabeth Stride ditemui dalam keadaan tidak bernyawa. Mayat masih lagi disayat di bahagian leher seperti mangsa-mangsa yang sebelum ni. Lagi sekali lepas polis cek, rupanya mayat ni baru dibunuh 30 minit lepas. 45 minit lepas tu, hari yang sama, malam yang sama, dekat-dekat dengan kawasan tu, kawasan mayat Elizabeth yang orang jumpa tadi tu, satu lagi mayat dia orang jumpa. Kali ni melibatkan Catherine Eddowes. Tak jauh pun baik, 15 minit je daripada jarak dua ni, 15 minit je. Mayat Catherine ni pula bukan saja disayat di bahagian leher, badan dia dah dipotong-potong. Muka dia habis kena rosak, kena tikam, kena corik. Rahim dia lagi sekali diangkat keluar bersama dengan ginjal sebelah kiri. Kat sini polis jumpa clue yang pertama, iaitu barang bukti yang pertama dan satu-satunya barang bukti yang ada dalam kes ni. Polis jumpa sehelai selendang yang dipakai oleh Catherine tadi tu, terdapat DNA si pelaku ni tadi. Selendang ni lah yang digunakan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun untuk dapatkan siapa pelaku sebenar dia. Esoknya, 1 Oktober 1888, polis dapat lagi satu surat dan surat ni dinamakan The Saucy Jackie. Isi surat dia pula lebih kurang ginilah bunyi dia. Kali ni yang pertama sempat jerit pula. Tak sempat nak selesaikan betul-betul. Tak dengar pula polis datang. Terima kasihlah sebab simpan lagi surat hari tu. Tunggu kerja aku lagi lepas ni. Yang benar, Jack the Ripper. Memang berani betul dia ni lah. 16 Oktober 1888, seorang lelaki bernama George Lusk yang merupakan ketua komuniti orang-orang kaya dekat Whitechapel tu, dapat satu surat dan bungkusan. Kalau yang sebelum-sebelum ni from Jack the Ripper kan, kali ni dia tulis itu from hell, dari neraka. Bungkusan yang dia dapat tu berisi ginjal. Korang bayangkan kalau korang dapat bungkusan daripada JNT, buka-buka dalam tu ginjal, apa korang buat? Daripada tulisan dalam surat tu, polis dapati surat dan bungkusan tu dihantar oleh Jack the Ripper. Yelah, lagipun siapa yang ada ginjal manusia yang nak dibagi kat orang? Memang tak ada. Dia je lah yang ambil ginjal siapa tadi tu? Catherine. Tu ginjal tu si Catherine tu lah punya. 9 November, mayat seterusnya dijumpai di 13 Millers Court. Mary Kelly dijumpai tidak bernyawa di atas katil apartmennya. Kat rumah lah ni. Dalam keadaan bagi aku bertenang nak cerita dulu. Organ dalaman Mary dikeluarkan daripada dalam tubuh dia dan kulit dia disiat, dilapah. Macam yang korang selalu tengok Pagi Raya Haji. Kau bayangkan kali ni orang yang kena, manusia, seorang manusia yang kena lapah. Sampaikan pemilik apartmen tempat Mary ni duduk cakap, ini bukan kerja orang, ini kerja iblis. Dalam tempoh masa yang sama, ada 6 lagi pembunuhan yang berlaku. Kira semuanya ada 11 lah kes bunuh ni. Tapi 5 je yang dikaitkan dengan kes Jack the Ripper. Kenapa? Sebab keadaan mayat ke-5 mangsa ni lebih kurang sama je semua. Dan 5 pembunuhan ni dinamakan The Canonical Five. Kira macam 5 ni yang rasmi lah. So polis pun cubalah startlah mencari siapa si Jack the Ripper ni. Siapa pembunuh dia ni. Ada beberapa saksi yang beritahu polis ciri-ciri orang yang dicari adalah seorang lelaki berusia antara 25 hingga 35 tahun, setinggi 165 hingga 175 cm,
berbadan tegap, berkulit cerah dan bermisai. Dia ni selalu kelihatan pakai kot dan topi, pakai kot dan topi hitam. Orang ni pun nampak macam biasa je, tak adalah nampak macam lusuh, menyeramkan ke, nampak macam menjijikkan ke, tak. Dia nampak macam biasa je. Macam brother-brother office yang selalu lunch kat Alamanda sampai pukul 3 petang tu. Ada beberapa suspek yang sering disebut-sebut sebagai Jack the Ripper. Ramai. Kat sini aku bagi 5 je dulu. 5 orang yang sangat kuat dikaitkan dengan pembunuhan yang berlaku dan dikaitkan dengan nama Jack the Ripper. Suspek pertama, Montague Johnson Druid. Dia adalah seorang peguam yang mempunyai pakcik dan sepupu seorang doktor. Masa kes-kes bunuh-bunuh ni jadi, Druid tinggal dengan sepupu dia dekat Whitechapel. Sebab dia tinggal dengan sepupu dia adalah dia nak belajar tentang pembedahan dengan sepupu dia. Sebulan sebelum pembunuhan pertama berlaku, mak si Druid ni jadi gila. Sampaikan Druid pernah tulis dalam buku catatan dia pun takut jadi gila sebab mak dia jadi gila. Dia menghilang selepas pembunuhan pertama berlaku dan mayat dia ditemui terapung dekat sungai kawasan Whitechapel tu 4 minggu selepas pembunuhan terakhir berlaku. Yang kedua adalah Michael Ostrog. Michael ni pula adalah seorang doktor daripada Rusia, tapi tak padan dengan doktor. Dia ada banyak rekod jenayah. Dia pernah keluar masuk rumah sakit jiwa beberapa kali sebab dia ni ada kecenderungan untuk membunuh. Lagipun masa polis soal siasat dia tak boleh nak beritahu secara tepatnya dia dekat mana masa pembunuhan tu berlaku. Tapi itulah, polis tak ada bukti kukuh untuk kaitkan dia sebagai Jack the Ripper, jadi dia dibebaskan. Yang ketiga adalah Aaron Kominski. Dia ni merupakan seorang penduduk di Whitechapel dan selepas pembunuhan yang terakhir tu, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa pada tahun 1889. Abang ni sangat-sangat benci pada perempuan, terutamanya pelacur. Ciri-ciri dia adalah yang paling tepat dengan ciri-ciri yang aku sebut tadi tu. Tinggi sekian, umur sekian. Ingat tak selendang yang aku cakap tadi jumpa masa dekat mayat Catherine O'Dowd tadi? Selendang tu Aaron ni punya. Bila polis tanya, dia cakap, memang saya ada jumpa si Catherine ni. Saja borak-borak. Lah, kau tu dah lah benci perempuan. Yang dia jumpa tu pelacur pula tu. Takkanlah datang nak borak-borak je. Tantang kau datang untuk. Yang keempat adalah Joseph Barnett. Abang ni adalah seorang pemotong ikan, orang biasa je lah dekat Whitechapel tu. Dia ni suka pindah-pindah, tapi dalam kawasan Whitechapel je lah. Macam contoh, dekat Bangi ni 10 kali pindah rumah. Sampaikan dia tahu kawasan Whitechapel tu macam mana, lorong-lorong semua dia tahu. Joseph ni berkenalan dengan Mary Kelly mangsa terakhir tadi. Dia jatuh cinta dan tinggal bersama. Tapi Joseph ni tak suka dengan pekerjaan Mary ni. Yelah pelacur. Dia suruh si Mary ni berhenti. Dan dia tanggung kehidupan si Mary ni. Diorang pun hidup berbahagia. Tapi sekejap je lah. Malangnya Joseph dibuang kerja. Tapi bukan sebab COVID tau. Hubungan diorang jadi retak bila masalah kewangan mula melanda hubungan mereka. Dan Mary pun kembali menjadi pelacur. Yelah kan, nak tanggung hidup diorang berdua. Bila diorang dah asyik bergaduh-gaduh ni, Joseph ni sempat lari daripada rumah 10 hari. Balik-balik je, Mary dah kena bunuh. Joseph ni mungkin sengaja lari, hilangkan diri untuk plan projek dia untuk bunuh Mary. Ada teori yang mengatakan mangsa-mangsa yang dibunuh sebelum-sebelum tu adalah untuk menakut-nakutkan Mary dan supaya Mary berhenti jadi pelacur. Sebab yang kena bunuh tu semua ni pelacur ni. Dan kalau korang perasan, Mary ni je mangsa yang orang jumpa dekat rumah. Yang lain semua dekat tepi jalan. Adakah? Yang kelima adalah James Maverick. Dia ni meninggal dunia setahun selepas pembunuhan yang terakhir tu. Dia jadi suspek pun selepas dia meninggal dunia. Kenawai, masa orang jumpa diari dia, di setiap penghujung penulisan dia akan ada tanda tangan Jack the Ripper. Sama yang macam polis pernah dapat. James ni adalah seorang ahli perniagaan yang tinggal di Liverpool.
Pembunuhan-pembunuhan yang berlaku tu adalah pada hujung minggu. Secara logiknya, seorang ahli peniaga yang kaya boleh ke mana saja di hujung minggu. Mungkin nak pergi jalan-jalan, mungkin sebab perniagaan. So, dia pergilah Whitechapel ni untuk berseronok dengan perempuan-perempuan yang kat sana. Lepas dah berseronok, apa lagi? Dia tak dapat dikenal pasti sebab dia buat kerja tu luar daripada daerah yang dia tinggal. Okey, aku bagi bonus satu tambah. Penduduk Whitechapel ada yang berpendapat pelaku sebenarnya adalah seorang wanita. Disebabkan polis sibuk nak cari lelaki, perempuan ni dengan mudahnya dapat melarikan diri. Ada juga orang yang percaya gelaran sebenarnya adalah bukan Jack the Ripper, tapi Jill the Ripper. Yelah, lagipun bukan lelaki je yang tahu pasal anatomi tubuh. Perempuan pun tahu. Masa tu ramai je yang jadi bidan. Dan mungkin dia orang tahu macam mana cara nak keluarkan rahim dengan sempurna. Tapi tak ada pula nama spesifik siapa sebenarnya Jill the Ripper ni. So, antara 5 tambah 1 bonus suspek-suspek yang aku ceritakan tadi tu, siapa agak-agak pembunuh sebenar dan Jack the Ripper? Cuba korang komen kat bawah dan bincang secara rasional. Begitulah tadi kisah pembunuhan yang menjadi legenda dan misteri selama beratus-ratus tahun sampai ke hari ini. Terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Jangan bosan-bosan untuk bagi semangat dekat aku dengan tekan butang subscribe, like, share video ni, tekan butang notification supaya korang tahu video yang akan aku upload lagi lepas ni. Terima kasih muah-muah kepada korang yang dah subscribe dan menyokong aku untuk buat video-video dan menghiburkan korang semua. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang lain. Cerita apa pula lepas ni? Tunggu je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.